Okey, Assalamualaikum. Kita sambung kepada bahagian yang kedua, part yang kedua dalam ilmu mantik tingkatan 4. Okey, tajuk seterusnya adalah Nash'ah ilmu mantik. Okey, perkembangan ilmu mantik. Bagaimana ilmu mantik ini berkembang? Okey, kamu kena ingat ada 3 zaman yang merujuk kepada perkembangan ilmu mantik. Yang pertama adalah zaman Yunani, Al-Asrul Yunani. Zaman Yunani. Yang kedua, zaman Islam, Al-Asrul Islami. Yang ketiga, Al-Asrul Hadis, zaman moden. Okey, kita tengok dulu kepada Al-Asrul Yunani, zaman Yunani. Fi qarnil khamis qabla al-milad qaddama ila Athina asimah bilad al-Yunan qaumun min musta'mirat ad-daulah al-Yunaniyah yulaqabuna bis-Sufastaiyin. Okey, bermula pada kurun kelima, iaitu 500 tahun sebelum Masihi berlakunya perkembangan ini. Bermula kurun ke-5, iaitu 500 tahun sebelum Masihi. Di mana? Di Athens. Di Athens. Athena maksudnya Athens. Munculnya satu golongan yang berhijrah ke Athens, iaitu yang dikenali sebagai As-Sufastaiyin, ataupun kita panggil Sofis, ataupun Sufastaiyun. Okey, golongan ini muncul di Athens pada kurun ke-5, iaitu 500 tahun sebelum Masihi. Okey, itu bermulanya zaman Yunani. Apa yang kaum Sufastaiyun ni buat? Okey, wabathu finnas afkaran sayyi'ah. Mereka ini mengembangkan pemikiran yang buruk dan salah dalam kalangan penduduk Yunani. Okey, Sufastaiyun mengembangkan pemikiran yang buruk dalam kalangan penduduk Yunani. Apa pemikiran buruk yang mereka ini kembangkan? Okey, kita lihat kepada seterusnya. وَجَعَلُوا مِكْيَاسَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ هُوَ شَخْصٌ نَفْسَهُ. Okey, fahaman Sufastaiyun ni apa dia? Dia kata neraca kebaikan dan keburukan bergantung kepada perspektif individu itu sendiri. Faham tak macam mana? Okey, Sufastaiyun ni dia kata, fahaman dia kata, okey, kebaikan dan keburukan bergantung kepada perspektif individu itu. Kalau orang tu kata solat itu tak wajib, maka pandangan dia tak wajib, maka dia tak solat. Tu adalah pemikiran Sufastaiyun ni. Dia meletakkan neraca kebaikan dan keburukan bergantung kepada individu. Faham tak? Okey, yang kedua, motif dia apa dia? Wa kana gharaduhu min zalik qalbad daulah al-Yunaniyah wal qada ala aqaidiha ad-diniyah. Okey, motifnya hendak menggulingkan kerajaan Yunani dan pemerintahan yang berasaskan agama. Dia menyebarkan fahaman yang buruk dalam kalangan penduduk Yunani. Siapa yang menyebarkan? Golongan As-Sufastaiyun. Okey, jadi apabila soalan bertanya tentang apa fahaman Sufastaiyun, kamu boleh terangkan yang mana mereka ini mengatakan bahawa kebaikan dan keburukan berdasarkan perspektif individu sendiri. Wa ja'alu mikyas al-khair wasyarr huwa syakhsun nafsahu. Ingat ayat tu. Okey, kemudian wa mazalu kadzalika hatta zahara falasifatul Yunan. Fahaman Sufastaiyun ni berlarutan sehinggalah munculnya ahli falsafah Yunani, iaitu Socrates. Fahaman Sufastaiyun ni berlarutan sehingga munculnya ahli falsafah Yunan yang dikenali sebagai Socrates, yang menolak fahaman Sufastaiyun ni, fahaman yang buruk ni. Apa yang Socrates buat? Okay, faqada Socrates ala tilkal afkar as-sayyi'ah wa bayyana lin-nas tariqal haqq min al-batil wa ishtaghala bistintaj al-qawa'id min al-as'ilah litalamizihi fa athbata anna haqa'iq al-ashya' thabitah.
Okey, apa yang Sokrates buat? Sokrates yang mula-mula sekali dia menetapkan jalan kebenaran dan menerangkan kaedah berfikir yang betul. Sokrates kata tak boleh kita letakkan kebaikan dan keburukan berdasarkan individu. Kita kena tetap yang betul-betul. Apa yang betul, apa yang salah. Cara berfikir yang betul. Menetapkan jalan kebenaran dan menerangkan kaedah berfikir dengan betul. Okey, yang kedua, Sokrates mengeluarkan kaedah-kaedah umum daripada pelbagai persoalan kepada anak-anak muridnya melalui kaedah dialog dan perbincangan. Dia buat perbincangan dengan anak-anak murid dia. Dan beliau ni juga, Sokrates juga menetapkan hakikat sesuatu adalah tetap. Dia kata sesuatu tu tetap, tak boleh diubah. Solat itu wajib. Contoh, solat itu wajib, maka wajib kita solat. Tak boleh berubah-ubah berdasarkan individu masing-masing. Tak boleh berdasarkan perspektif individu semata-mata. Kita kena tetap sesuatu. Sesuatu yang betul dengan sesuatu yang salah. Okey, itu apa yang Sokrates bawa. Okey, kemudian selepas Sokrates bawa tu pemikiran yang betul, summa atba Aflatun tariqah ustazihi Sokrates. Maka lahirlah anak murid Sokrates, iaitu Aflatun ataupun Plato. Dia ikut jalan yang dibawa oleh Sokrates. Aflatun adalah anak murid kepada Sokrates. Okey, faham dah? Itu adalah zaman Yunani. Okey, seterusnya masuk kepada zaman Islam, Al-Asrul Islami. Okey, yang ni penting sekali. Selalu ditanya soalan ini. Lam yashtaghilu al-muslimun biqawanin al-fikri illa fil asril awal al-abbasi. Okey, masyarakat Arab tidak mengambil berat berkaitan dengan peraturan berfikir melainkan pada awal zaman Abbasiyah. Melainkan pada awal. Kalau ayat ataupun pernyataan dia tidak meletakkan perkataan lam di depan dan juga tak ada perkataan illa, maka betul juga. Sebab dia terbalikkan perkataan tu untuk mengelirukan kamu. Contoh, yashtaghilu al-muslimun biqawanin al-fikri fil asril awal al-abbasi. Maka betul. Sahih. Maksudnya apa? Orang Islam mementingkan ataupun mengambil berat tentang peraturan berfikir pada awal zaman Abbasiyah. Betul lah. Okey, jadi kamu kena faham tu. Dia menggunakan perkataan lam di situ dan dia tambah illa. Melainkan pada zaman awal Abbasi. Ingatlah. Okey, jadi Islam ni, orang Islam, masyarakat Arab mementingkan ataupun mengambil berat tentang kaedah berfikir ni pada awal zaman Abbasiyah. Okey, itu yang pertama. Poin yang kedua, wa yu'rifu bi asri tarjamah wa tadwin. Dan dikenali zaman ini adalah dengan zaman penterjemahan dan juga penulisan. Zaman yang mereka memulakan peraturan berfikir ni dikenali sebagai zaman penterjemahan dan penulisan. Ingat tu. Zaman Islam dikenali juga sebagai zaman penterjemahan dan zaman penulisan. Okey. Seterusnya, fakana min dhimni ma tarjamuhu minha ilmu mantiq. Dan ilmu mantiq adalah salah satu ilmu yang dipilih untuk diterjemahkan pada zaman ini. Ilmu mantiq ni adalah salah satu ilmu yang dipilih untuk diterjemahkan pada zaman Islam ni. Dan ada ulama yang terkenal dengan ilmu mantiq ni. Antaranya ialah Abdullah bin Muqaffa', Abu Yusuf, Ya'qub bin Ishaq al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Haytham dan juga Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Okey, nama-nama ulama pada zaman Islam ni kamu kena ingat. Okey, nah. Seterusnya kita pergi kepada zaman Asrul Hadis. Okey, zaman moden. Zaman moden adalah zaman selepas zaman Islam. Okey, apa yang berlaku pada zaman moden? Fil Asrul Hadis ghayyara al-mantiq manhajuhu al-qadim ila allazi i'tabada ala an-nazariyyah wastidlal ila manhaj hadis i'tamada ala al-istiqra' wal istinbat. Okey, kat sini ada satu poin yang mana pada zaman moden ni
ilmu mantik telah diubah daripada kaedah klasik. Kaedah klasik ni kaedah apa? Kaedah yang berpegang kepada an-nazariyah wal istidlal. Tu point lah. An-nazariyah wal istidlal. Ni adalah kaedah yang klasik, berpegang kepada penelitian dan penyelidikan. Penelitian dan pendalilan. Penelitian dan pendalilan, istidlal, mengeluarkan dalil. Kepada manhaj hadis, kepada kaedah yang terbaru, kaedah moden. Daripada kaedah klasik ditukar kepada kaedah moden yang berpegang kepada kaedah istiqra' wal istinbat, mengeluarkan kesimpulan dan mengeluarkan kesimpulan ataupun hukum, dan juga kaedah ilmu. Maksudnya mengeluarkan hukum, dia lebih kepada mengeluarkan hukum, istinbat hukum. Jadi pada zaman hadis ni, pada zaman moden ni, bertukarnya mantik qadim, mantik yang menggunakan kaedah klasik kepada mantik yang menggunakan kaedah moden. Kamu kena ingat tu, manhaj yang qadim ni apa dia? An-nazariyah wal istidlal. Kalau manhaj hadis, i'timad ala istiqra' wal istinbat. Okey. Dan wa yu'rafu hadzal manhaj bil mantiqil hadis, dan dikenali dengan manhaj kaedah ni dikenali sebagai mantik moden, bil mantiqil hadis. Wa qad kana lil ulama al Islam as-sabaq fil i'timad hadzal manhaj al jadid. Okey, terdapat juga sebahagian ulama Islam yang berpegang kepada kaedah baru, yang menerima kaedah baru. Seperti mana? Antaranya adalah wa minhum Ibnu Haytham. Jadi Ibnu Haytham antara salah seorang ulama yang menerima kaedah baru, ulama terdahulu. Maksudnya ulama pada zaman apa? Zaman Islam. Ulama pada Ibnu Haytham adalah salah seorang ulama pada zaman Islam yang berpegang kepada kaedah yang baru, iaitu dia mengaplikasikan konsep eksperimen dan kesimpulan. Dia gunakan kaedah moden. Ibnu Haytham adalah salah seorang ulama yang menggunakan kaedah moden yang berkonsepkan eksperimen dan juga kesimpulan. Okey, ala tajribah wal mulahazah. Fi awakhiril qarni at-tasi' ashar, pada akhir kurun ke-19, okey, ta'assara falasifah al-gharab bihadzal manhaj. Okey, terkesan ahli falsafah barat pada kurun ke-19, ahli falsafah barat terkesan dengan kaedah moden, kaedah mantik moden ni. Antara ahli falsafah barat tu adalah Roger Bacon, Francis Bacon dan Isaac Newton. Okey, kamu kena ingat tu nama tu. Ada 3 orang ahli falsafah barat, iaitu Roger Bacon, Francis Bacon dan Isaac Newton. Okey, 3 orang ahli falsafah barat. Okey, habis. Okey, jadi dalam perkembangan ilmu mantik ni, kamu kena ingat ada 3 zaman. Macam mana nak ingat? Kamu ingat perkataan YIH, Y, Yunani, Islami, H, hadis. Okey, ingat tu. Okey, itu saja perkongsian hari ini. Kita sambung kepada part 3. Sekian.